Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Abdul Razak. Zul Razak 2 jam. Saya ada 2 sesi hari ini, 5 sampai 7 dan sebelah malam nanti bersama dengan Azni dari jam 8 sehingga jam 9 untuk peak of the week. Tapi kita akan buat juga untuk analisa pasaran pada sejam pertama sesi hari ini. Sesi 2 jam ni, jadi kita akan ulang lebih kurang tapi lebih detail dia pada sebelah malam nanti ya. Jadi petang ni topik kita struktur korektif, memahami kaedah meletakkan posisi dagangan dalam pasaran. Sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan. Wassalam Kimi. Dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada dagangan online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pembayaran. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul sahaja. Seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Yus, wassalam. Okey, jadi kita buat analisa pasaran dulu. Untuk hari ini, sekejap ya, kenapa dia keluar notification kat situ? Okey, calling on Skype. Okey, tak apa. Okey, jadi untuk minggu ini, perhatian pasaran adalah kepada, of course, kita ada 3 bank pusat utama yang akan bermesyuarat pada minggu ni, iaitu kita akan ada FOMC, di mana pasaran menjangkakan yang jadi perhatian kepada FOMC sebenarnya benda ni ya. Okey, sekejap saya buka dia punya file dulu Yang jadi perhatian kepada FOMC sebenarnya adalah benda ni ya. Kita akan ada kenaikan sebanyak 25 mata. Maksudnya rate semasa sekarang ni adalah 4.50. Fahamkan apa itu Fed Fund Rate ya. Sebenarnya ini adalah kadar ceiling, maksudnya maksimum Jadi itu yang ditetapkan. Of course pasaran dia akan ada naik turun kadang-kadang lebih. Itu adalah overnight lending rate. Tak apa, tak perlu tahu. Cuma fahamkan bahawa ini adalah satu range ya. Range bawah dia 4.25. Jadi apa yang Fed cuba buat adalah dia tetapkan kadar polisi ni, di mana apabila ada sebenarnya ini adalah untuk pinjaman sesama institusi kewangan. Dia macam ni Yus, fahamkan dia macam ni ya. Kita, Hakimi, saya, Yus, kita 3 ni ada account. Okey, ni A, ini B dan ini C. Okey, kita ada account dekat Fed. Okey, dan kita kena maintain jumlah dalam account ni certain jumlah bergantung kepada modal lah. Kita ambil lah macam saving kita kena simpan RM10. Tak boleh rendah daripada RM10. Contoh jadi duit yang ada kat sini diguna pakai untuk apa dia, kalau macam kita ambil contoh kat Malaysia lah kita ada clearing house. Contohnya A keluar cek kepada B, B keluar payment kepada C. Contohlah B letakkan cek tu dekat C. Faham tak? A bayar kepada B, B bank in kepada C. Jadi apa yang berlaku adalah C ni dia akan hantar kepada satu tempat dipanggil sebagai tempat untuk clearkan cek tu, untuk dapatkan duit dia. Jadi clearing house ni akan deduct, contohnya A punya duit ni masuk ke dalam akaun C. Faham tak? Jadi dia akan deduct jumlah ni. Jadi dia kena maintain satu jumlah. Dan apa yang berlaku adalah kebanyakan bank, institusi kewangan,
dia orang cuba untuk, sebabnya kalau dia simpan dekat sini, duit tu mati. Jadi business bank ni semua, business A, B dan C ni adalah bagi pinjaman, faham tak? Jadi kalau dia bagi pinjaman, jumlah bunga yang dia dapat, keuntungan yang dia dapat lebih tinggi. Jadi dia orang akan cuba untuk pastikan jumlah dalam ni ngam-ngam je. Faham tak? A bayar kepada B, B bank in dekat C. Jadi clearing house ni akan apa? Bila C tu nak dapatkan duit dia, okey, dia letakkan dalam ni, dia cek tu tadi atas nama A kan, keluar daripada akaun A. Lama-lama A tak cukup duit. Apa yang berlaku adalah dia orang ni cuba untuk pastikan duit dalam ni ngam-ngam je. Jadi dia orang pinjam sama sendiri. Itu yang OPR tu kalau kat Malaysia, overnight policy rate. Dia orang pinjam tanpa cagaran. Faham konsep ni? Faham konsep ni? Jadi, kadar ini adalah ini tadi. Kalau bank ni banyak duit, ekonomi okey, liquidity tinggi, dia orang tak akan naikkan OPR. Okey, untung dia cukup. Of course, bank mana untung pernah cukup kan? Tapi itu guidance dia. Jadi kalau apa ekonomi okey, risiko okey, dia akan bermain sekitar bawah sini. Tapi kalau tak okey, start. Liquidity tak banyak, duit tak banyak, kau nak pinjam daripada aku boleh. Tinggi sikit bunga dia. Jadi dia akan lebih kepada sini. Bergantung Lagi banyak pinjaman, kau keluar duit, lagi tinggi aku charge kau. Ekonomi lagi panas, itulah interest rate naik. Lagi banyak orang meminjam, ekonomi lagi bagus, bank sama bank akan naikkan pinjaman dia. Lama-lama duk test level ni. Kalau inflasi tinggi jadi apa yang Fed terpaksa buat adalah dia naikkan lagi kadar polisi. Lebih kurang macam itulah. Kita ambil A jadi B, B jadi C lah Dia sebenarnya tak direct macam tu, tapi lebih kurang. Okey. Jadi untuk mesyuarat yang pertama pada minggu ini, pasaran menjangka kenaikan ceiling kepada 4.75. Dan sekali lagi, ini pada minggu ni lah. Bulan 2 lah, kita ambil bulan 2. Dia meeting start esok. Tapi meeting dia 2 hari. Kenyataan cuma keluar pada 1 bulan. Dan pada bulan 3, sekali lagi kenaikan kepada 5%. The thing is, kedua-dua figure ni, sebelum Fed mula tarik handbrake, mesyuarat pada bulan 4 tak ada, bulan 5 kita akan ada FOMC. Okey, pasaran menjangkakan mesyuarat bulan 5 ni, rate ni kekal pada 5%. Ia bukan bermaksud Fed tu dovish. Fed tak dovish. Mungkin di sini yang dia akan mula dovish. Pasaran menjangkakan dalam 2 mesyuarat ni, kenyataan yang lebih neutral. Dovish tu maksudnya dia melihat bahawa untuk memotong ataupun memudahkan kadar polisi. Belum, dia dijangka kekal. Cuma mesyuarat sini yang dijangka mula dovish. Kenapa agak negatif pada waktu ini? Sebab dia. Pada mesyuarat sebelum ini, Fed menyatakan bahawa kadar polisi akan dinaikkan kepada ceiling 5.1. Tengok ni 5.1. 5.1 tadi adalah kadar median. Ingat tak kita 4.75 tadi? 4.75. Dan kadar bawah dia adalah 4.50. Kalau kita ambil kedua-dua ni, kita tambah dan bahagi 2, kita akan dapat 4.75
375. Kalau kita tambah 2 ni, bahagi 2, itu kadar median. Jadi kalau kita bulatkan, dia jadi 4.4. Faham tak? Boleh? Semua senyap je ni. 4.4. Itu sekarang. Pada mesyuarat akan datang, median akan dinaikkan ke 4.6 kalau 1. Bulan 3 sekali lagi kenaikan 4.9. Ya. The thing is, Fed kata apa? 2023 kadar ceiling akan dinaikkan ke median 5.1. 5.1 tu adalah kadar ceiling 5.25. Maksudnya untuk 2023 Fed kata pada mesyuarat bulan Disember bukan 2 kali. Sebaliknya 3 kali. Tu maksud dia. Jadi, maksudnya Fed dijangka tidak bertindak seagresif seperti yang dia nyatakan pada mesyuarat bulan 12. Contoh macam bank negara lah. Tahun depan kita nak naik kadar faedah 3 kali. Dah okey dah. Ekonomi dah berjaya, kita kawal dengan polisi sedia ada. Dan inflasi tak tinggi sangat. Kita tak perlu 3 kali. Kita perlu 2 kali je. Mungkin bulan 5 kita dah start tak naikkan rate. Inilah maksud dia. Faham? Bukannya Fed dovish. Cumanya pada mesyuarat bulan 5 nanti. 2 kali ni dijangka akan lebih neutral. Di sini yang bahayanya. Sama ada dia nyatakan, belum bersedia. Kita akan tetap dengan apa yang kita nak buat bulan 12. Dan itu boleh menyebabkan US dollar kuat. Okey? Tak. Nampaknya polisi kita berjalan seperti ini dan kita akan kaji balik pada bulan 3 punya materials untuk turunkan. Turunkan. Ya? Dan itu akan menyebabkan US dollar makin lemah. Instead of 5.1, dia jadikan yang di sini kepada 4.9. Maksudnya tak ada naik rate dah. Dah habis lah. Kita akan tunggu kalau ekonomi inflasi masih naik, dan kita akan tukar balik kepada 5.1. Kalau tak, kita akan kekal tahun ni dan mungkin kita akan turunkan. Mula menurunkan kepada 4.6. Turun, potong rate. Itu boleh menyebabkan US dollar lebih lemah, pasaran saham naik, JPY akan lebih lemah. Boleh? Inilah dia. Inilah maksud table ni. Okey, so apa yang kita nampak dekat chart. Macam mana kita tahu dia nak jangkaan sekali ke, 2 kali ke? Ni ada satu instrumen. Fed Fund Futures. Tu dia. Macam mana kita tahu benda tu? Daripada apa yang market jangka. Kadar ada cara kira dia lah. Yang ZN tu. Ini adalah untuk option dia. Futures dia. Ini adalah pada mesyuarat bulan 2. Bulan 2 dijangka akan dinaikkan ke 4.75. Sekarang 4.50. Maksudnya sekali 25 mata. Okey. Pada mesyuarat bulan 3, akan dinaikkan ke 5%. Ini bulan 3. Dan market nak tengok projection table. So projection table tu keluar 4 kali setahun. Kalau ikut bahasa dia, saya tak nak guna, saya letakkan data jangkaan. Ada siapa yang tanya tadi kan? Sepatutnya bahasa dia adalah unjuran. Tapi berapa ramai yang faham? Saya pun tak berapa faham unjur-unjur ni. Okey. Ni bulan 3. Sekali lagi mesyuarat pada bulan 5 nanti. Bulan 5 nampak Tengok bulan 5. Bulan 5 semakin ramai menyangkakan rate kekal. Nampak? Masih ada yang menjangka sekali lagi.
masih ada 35% ataupun 36%. Tapi majoriti menyangkakan ni bergantung kepada mesyuarat yang akan datang ni dan juga data-data ekonomi. Sekiranya ni makin naik, dan anda akan dapati US dollar kuat. Ini turun, US dollar lemah. Ni yang nak tengok. Anda boleh tengok instrumen ni sendiri. Live. Anda akan tengok dia. Tu yang kita tengok ZN semua tu. Okey, bulan 6 nampak. Bulan 6 pasaran jangka nampak. Sehinggalah ni tak ada 5% je. 5%, September 5%, November. In fact, November pasaran menjangkakan Fed akan mula menurunkan kepada 4.9. Nampak? Disember, nampak? Semakin ramai mula menyangka Fed nak potong kadar polisi. Belum lagi, bahasa dia belum lagi dovish, cumanya pasaran mula menjangka benda tu. Kita tengok pada mesyuarat yang ini, yang pada minggu ni, sama ada Fed akan, apa kesan dia? Fed akan mula menunjukkan cadangan untuk nak neutral. Dia tak akan terus kata potong. Dia akan kata nampaknya kita punya polisi dah berjaya menurunkan ni, tapi masih ada rintangan kepada ni. Biasalah, dah boleh buat dah dia nak cakap apa. Dia tak akan kejutkan pasaran. Boleh runtuh. Kenapa Fed tak dapat nak naik kadar polisi terlalu tinggi? Tahu tak kenapa? Mana kita punya ni? Tak ada. Kat mana saya save dia? US government debt. Ni sebab dia. Ni sebab dia. Kalau nak tahu kenapa. Hutang dia. Faham tak? Hutang dia. Dia dah berhutang sekarang ni. Federal government sebanyak ni. Itu income. Ni, national debt dia. Hampir 32 trilion dan naik. Kalau gaji kita naik, kami ratus ribu naik tiap saat ni. Kenapa ni naik? Bunga. Faham tak? Kiraan bunga tu. Dia ikut time. Kan? Macam dia keluarkan bond tu kan. Dia keluar bond, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada 9 bulan, ada 1 tahun, ada 3 tahun, ada 5 tahun, ada 10 tahun, 30 tahun. 2 tahun. Kan? Bunga benda ni. Berjalan. Tu yang kita nampak dia duduk naik-naik ni. Nampak? Interest rate dia naik. Jadi kalau Fed naikkan kadar polisi, perbelanjaan kerajaan persekutuan US akan lebih tinggi defisit dia. Bila dia lebih tinggi defisit, dia terpaksa isu lebih banyak hutang. Masalahnya, apa yang berlaku? Debt ceiling. Jumlah hutang boleh diterbitkan kepada GDP US dah sampai ceiling. Dah tak boleh dah. Dah tak boleh isu hutang baru. Itu yang duk kecoh tu. Faham? Ada limit dia. Daripada berapa banyak hutang yang dia boleh terbitkan untuk tampung defisit perbelanjaan. Perbelanjaan melebihi pendapatan. Kalau orang ni dah tak ada dia. Kalau orang nasib baik dia government US. Faham? Sebab itu kita nampak
Fed saya tak nampak dia nak dapat naikkan lagi kadar polisi. Tu dia. So, apa pun, disebabkan jangkaan Fed tak dapat nak bertindak lebih agresif dan mungkin mulai bulan 6, bulan 3 nanti akan mula menurunkan median selepas naik kadar polisi, lepas tu dia nyata okey. Lepas tu kita akan neutral, kita mungkin akan memotong. Bulan 3 punya yang median tadi mungkin 4.9. Ini semua dah bukannya baru tahu, lama dah tahu kan. Sebab itu kita ambil yang hijau ni. Berdasarkan apa yang kita nampak, contohnya dekat US 500, movement ni seperti kita bincangkan pada minggu lepas, ini dah break. Dari bawah ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5 motif structure. Penurunan sini malam ni, kalau nampak 3 lekuk yang jelas, kita boleh long di sini. Kalau nampak saya tak tengok bawah daripada H1. Ni tak dapat. Kalau tengok kan, nak lukis dia, ni 1, ni 2, ni dalam zon ni dalam zon sokongan. Saya tak minat untuk nak beli sekarang. Sebab tak nampak, tak jelas. Okay, mungkin dah naik sekarang. Itu adalah US 500. Okay, cumanya dia tak break high ini lagi. High di sini tak break lagi. Kita tengok dekat US 3 pun sama. Ni dah break. Cumanya dia tak break high di sini lagi. Okay. Setakat ini maksudnya, ini masih 3. Faham tak? 1, 2, 3. Biarpun yang tadi tu nampak 5, kita boleh jadikan 3. Jadi ini bukan tempat untuk nak trade. US 100. Ini dah break high. Okay. Breakout dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita kata dia adalah merupakan satu motif, ini boleh trade. Faham? Ni dah tunjuk ke atas. Jadi pullback, kalau anda nampak jelas, kalau boleh dia buat macam ni. Kalau dia buat macam ni, then kita trade dia. Sekarang tak nampak. Kat mana nak tarik? Tak dapat. Benda tak jelas, jangan. Itu je. Okay. GJ ini tak break high. GJ pula apa? DEX. Ini tak break high. Dari bawah ni 1, 2, 3. Ini mungkin dah sampai support dan naik ke atas. Itu DEX. Dia break out sini, pullback merupakan peluang long. Itu DEX. Secara besarnya, ini dah break high. So, pullback against low di sini merupakan peluang long. Maksudnya, kalau dia break sekali lagi, 1, 2, 3 merupakan peluang long. Itu dalam time frame yang lebih kecil. Okay. UK 100 nampaknya ni dah habis. Ini trunket. Maksudnya, ini adalah C kita. Kena bye-bye. Tak naik. Tak ada dah. Sini. Sini trunket. Sampai 618 je. Sekejap Korea. Sekejap. Ada Korea dah pula. Sekejap ini dah tak ada. Ini dah ke atas. Tu 1, 2. Macam ni. Okey. Ini adalah 1,
2. Ni nampak macam 1, 2 dan 3 dalam 3. Boleh tak trade dia pullback ini? Tak. Kalau ini naik ke atas, anda tunggu DEX tu. DEX break ini. Faham? Dan pullback ini boleh trade. Ini adalah 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okey, bermaksud dekat US 100 ini tak nampak. Saya tak dapat tarik kat mana. US 30 ini dah lengkap. US 500 ini dah lengkap. Ini tak dapat nak tarik Fibo kat mana. Biarpun ni nak naik ke atas boleh masuk. Tak, saya tak buat macam tu. Ikut sistem. Itulah trading bersistem. Dia tak buat, kita tak nampak dalam sistem kita, tak dapat nak letak limit order, jangan masuk at market. So dalam sistem ni tak ada at market. Okay, US 30, US 100 ni tak dapat. DEX mungkin dah lengkap dan naik ke atas. UK 100 ini dah lengkap. JP25 tak dapat. Ini sideway. Spain 35, 2 lengkap. Okey. UJ 2 lengkap sini. EJ lengkap C. Ni saya tukar nanti. Tak ada dah ke bawah. Tu EJ. Ni sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Baru cukup lekuk. Okey, itu EJ. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, itu EJ. GJ pun lengkap. Asalkan anda tak short index, anda okey. Faham? Itu GJ. AJ pun lengkap. AJ ni siapa yang ikut apa yang kita bincangkan pada minggu lepas? Ini pun lengkap. Cap JPY pun sama. Okey. Ini dah lengkap ke atas. Kenapa? Okey, itu cap JPY. Okey. Anda jangka lekuk 3 of 3. Maksudnya dekat indeks pun dijangka 3 of 3. Okay. 3 tu ada 5 kan. Katalah 1 kat sini break, anda boleh trade with 2. Tu maksud dia. Okay, JPO. Maksudnya dolar kat sini boleh je buat C lagi ataupun dah lengkap 2 di sini. Kecil je 2 dia. Saya kalau dia buat macam tu, 2 saya akan balik ke belakang. Kecil sangat. Ini kan jadi 1 hitam. Kecil sangat. Kalau kita tengok time frame besar, reset dia nampak tak break. Maksudnya ini adalah 1 merah. 1 merah, 2, 1, 2, 3, 4. Whatever lah. Ada banyak cara nak lukis dia lah. Kita tengok mana low dia. Jadi, kalau itu berlaku, maksudnya euro US dollar kat sini tak balik sini. Ni dah habis. Kena bye-bye. Tu soalan Nabil tadi kan. Ni tak ada. Ni di sini.
Okey, 2 kita akan ubah di sini. Okey, setakat ni saya letak macam ni dulu lah. Faham, Yos? Saya tak dapat letak 2 kat situ. Kecil sangat. Faham tak? Kalau kita katakan ini 2 merah. Lebih cantik dia dekat sini. Ni nampak besar sikit. Kan? Jadi 2 merah ni akan dekat sini. Tapi sementara ni, saya letak kat situ nanti. Tak sempat kita punya sesi ni. Fractal daripada sudut time frame. Okey. Jadi 2 ni nanti akan pindah belakang balik. Seperti minggu lepas. U-Chef. U-Chef pun 2. Ni boleh 2. Ni macam ni. 2 macam ni lah. Ikut U-Chef. Faham? Itu U-Chef. GU. GU pun sama. Ni 2 kat sini. Ni macam ni. Ni buat low tak kejap Tengok dulu. Ni buat low ke tak. Tak nampak dia buat low ke tak ni. Okey, tak buat low. Jadi A kita letak kat sini. A, B dan C. 2 sini. Jadi dolar dengan ni akan habiskan 2 merah. Dan kita memulakan 2 biru. Macam tu je. Bukan lama pun nak tukar dia. Tengok. Ke atas. Invalidation kita akan tukar ke sini. Sebab kita dah ada 5. Untuk H1. Boleh? Itu GU. UCAT, ni 2. AUD US dollar, lengkap. C. Nampak kenapa saya lukis cepat? Sebab benda dia sama. Faham tak? Kalau orang tanya, oh cepat je kau lukis, lah. Kalau bertukar, kita tukar sekali. NZD US dollar pun sama. Ini akan jadi W X Y. 2 kat sini. Boleh? Ni slow ni sebab MT5. Kalau dekat trading view ataupun lain lagi cepat. Ni tak dapat. Jadi itu bermaksud dekat sini pun sama habis. W X Y. Dan kita memulakan movement gold ke atas. Faham? Benda sama. Senang nak faham market macam ni kan? Cumanya kita tunggu yang lengkap. Kalau tak lengkap, nak buat macam mana? Tak dapat nak kejar. Jadi ini bermaksud untuk ni pun lengkap di sini. Tukar je. Boleh? Ini pun lengkap. Okey, dan minyak kita lengkap 2. Minyak ni seperti kita bincangkan, saya tak letak, tapi ini adalah tempat membeli. Masih boleh beli minyak. Bagi mereka yang trade intraday, ini boleh beli sekarang. Okey, untuk minyak. Saya ada posisi kat sini untuk minyak.
Okey, masih dalam sempat lagi. Itu minyak. Ni untuk trade kan. Copper, maksudnya copper pun trunket. 3, 4, and 5. Ni tak buat low sekejap Dia buat low tak? Tak buat low. Tak dapat. Dia tak buat low, kita letakkan balik. Belum. Copper mungkin lengkapkan ke bawah. Tak kisah. Tak dapat. Sebab dia tak buat low. So copper masih extend. Okay, tukar Euro AUD. Euro AUD dah ke atas. Euro GBP akan menghabiskan structure ini. Tak, biar dulu. Ni sideway. Apa-apa boleh jadi. GA ke atas. Ini mungkin akan jadi structure flat lebih tinggi. Depend kepada jauh mana US dollar. Ataupun dia lengkap. Ini adalah peluang untuk nak shorting. Bagi mereka yang short term. 1, 2, 3 untuk short term. Okey, itu adalah GA. GN pun sama. Dia break bawah. Okey, 1, 2, 3 untuk shorting. Tapi ini tak high probability. Tentu saya tak letakkan blue box. Cumanya sequence dia dah ada. Sequence dia dah ada. 1, 2, ni buat lower low. Cumanya sequence dia dah 3, dia boleh naik macam ni. Tu trunket, kita tak tahu. Kalau dia naik macam tu, itu US dollar amat kuat. Kita jangkakan dollar index ni cuma retrace. Cuma retrace sampai sini, baru dia jatuh. Ataupun dah tak ada retrace dah. Untuk dua ni. Kat sini dulu. Boleh? Saya cepat sikit sebab saya nak masuk topik awal. Tapi untuk peluang dagangan, sekiranya dia masih turun ke bawah, then untuk apa? Sekiranya dia break ke atas, sekali lagi sekiranya dia break ke atas, US 100, anda nampak 3 lekuk yang jelas kat sini. Tak break, kalau dia buat macam ni, anda boleh long. Kalau dia daripada sini, ini tak nampak. Ini tak ada. Kalau dia macam ni, tak dapat. DAX. Sekiranya break high ini, anda boleh trade. UK 100. Sekiranya dia break high di sini, then anda boleh trade. 1, 2, 3, 4, 5, anda boleh trade di sini. Kalau dia turun ke bawah lagi, then kita akan trade sebagai WXY. Faham? Sebab ini belum confirm. Konektor sahaja bertukar. Lain daripada tu, AJ yang kita bincangkan minggu lepas, AJ minyak Euro US dollar, kalau dia ke bawah daripada sekarang. Kalau dia ke bawah sekarang, inilah W, ini adalah X, ini adalah Y. Dan situ boleh trade. Sebab itu jangan kejar. Nabil punya soalan tadi kan. Jangan kejar. Dia masih boleh buat benda ni. Selagi dia tak break high ini, anda tak pergi, turun kat sini, entry di situ. Itu tengah dunia. Itu tak dapat. Turun kat sini, long. Tak dapat. Sebab dia tak confirmkan yang ini lagi. RSI break ke apa ke tak. Dia kena break structure. Okey? Faham? Terus update chart terus. Saya tak upload dekat Dropbox malam besok.
bermaksud Bitcoin even. Semua sama. Bitcoin pun sama. Okay. Correction ini nampak 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Akan menemui support. US dollar kuat sekejap. Lepas tu ni kan berlaku. Ataupun ni dah lengkap. Okay. Saya tunggu nak beli Bitcoin di sini. Dua ni. Sama ada dah ataupun tak. Ni nampak macam 1, ni 2, ni 3, ni 4, 5, divergence. 1, 2, 3, kita akan beli. Boleh Yus? Ini bukan untuk trade, ini untuk melabur. Ni simpan lama. Kalau dia turun terus daripada sini, jangan. Ini cuma 3. Dan kita akan extendkan 1, 2, 3, 4, 5. Masih boleh buat benda tu. Faham? Kalau dia turun terus dari sekarang, anda tak beli 3 tu. Sebab di sini cuma nampak 1, 2 dan 3. Itu adalah A, B, C. Faham? Kalau dia turun 3 lekuk kat sini, naik balik, break, turun, sekali lagi break. Baru kita dapat buy. Okey? Tapi kalau dia memang buat 5, 1, 2, 3, kita akan buy Bitcoin. Belajar kripto lah pula. Ni untuk pegang lama. Kalau dia turun daripada sekarang, break low ini, dan kita akan ikut struktur besar dia. Iaitu completion of equal leg di sini. Ni akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu rupa Bitcoin nanti. Berakhir dengan diagonal. Boleh? Hanya tengok price. Tak kisahlah. Dia nak split ke, dia nak apa ke, saham, tak kisah. Yang saya nampak kat mana, kalau dia buat apa yang kita nak, kita beli. Dia buat tak nampak seperti kita nak, dia terus pergi, bye-bye. Cari lain. Kalau boleh disiplin buat benda tu sahaja, simple. Ada masa kena tinggal bas. Itu je. Nak buat macam mana. Trading ni macam kita memburu. Kita tunggu haiwan tu satu tempat. Dia masuk, kita tembak. Kena tak tahu. Okay? Kita tak nak parking kereta tepi hutan, tembak pakai machine gun. Siapa-apa dalam hutan semua mati. Dengan kita gojol. Faham? Jangan buat benda tu. Buka terus jumpa. Tak. Kita nak benda tu masuk seperti yang kita nak. Kalau dia tak, jangan. Cantik juga. Trading macam pergi memburu. Boleh letak dalam kata-kata hikmah. Boleh? Ada soalan? Jelas? Faham kenapa kita tukar seperti yang kita buat? Dollar index ni kat sini habis. Saya update terus lah. Ni tukar hitam macam ni. Tu. Ni satu. Ni flat 2 kat sini. Nantilah cari dia. 2. Ni 1, 2, 3, 4, 5 sebagai yang merah.
Dan selepas tu kita ada yang biru, yang merah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya yang lain-lain dalam US dollar pack akan lebih kurang. Euro US dollar tu utamanya dan USD PLN. Okey. Dan kita dah memulakan 1 merah, 2 merah dan seterusnya. Macam ni. Okey, itu adalah US dollar index. Faham? Ini kita tak dapat jadikan lekuk whatever 3 ataupun sini adalah 3. Kejap ya. 1 dengan 3 ni, ini break tak? Okey, ni tu break. Jadi kita letakkan 3 kat situ. Nampak? Boleh? So, ini dah mula ke bawah. Jadi, ini kena tukar ke sini. Jadi, euro US dollar akan sama. 2 ke belakang. Ini 1, 2, 1, 2. Dan lepas tu naik ke atas. Asalkan anda tak pergi short index, dollar lepak tepi dulu. Yen pair kalau ada peluang membeli untuk short term, tapi yen pair akan lebih pening. Saham, indeks, komoditi, itu yang anda cari. Boleh? Jelas? Okey. Ini kan jadi amat bull. 3, jadi maksudnya US dollar lebih lemah. Yen akan lebih lemah sebab, tapi US dollar tak selemah yen. UJ ke atas. Ini akan ke atas. Itu sebabnya. Kalau ini break ke bawah, yen yang sideways, dolar yang lemah. Dolar dynamic. Jadi maksudnya untuk indeks kat sini, ini bukan motif. Jadi kita akan tukar dia jadi macam mana? Kimi, saya nak tanya soalan ya. Katalah semasa ini naik, kita sedang jangka 3 off 3 off 3. Kalau ini berlaku, UJ ke atas. Itu yen, negatif yen. Tapi sekiranya kita dapati masa ni naik, UJ jatuh. Kita lukis macam mana? Kalau ia berlaku macam tu. Siapa boleh jawab? Kalau UJ macam tu. Kalau UJ, kalau masa ni naik UJ jatuh. Kalau ini naik, ia tak dapat jadi 3 off 3. Tak dapat. Dia akan menghabiskan some sort of 5 atau 1. Macam mana anda lukis dia? Kalau UJ jatuh, anda akan tukar sama ada ini adalah 1, 2, 3, 4 extend saja untuk habiskan 5 off 1. Ataupun 1 ni kita extend. Faham? Kita tak dapat jadikan dia 3 off 3. Tukar je faktor dia.
kita tak dapat jadikan dia 3 of 3. Kita akan jadikan dia some sort of menghabiskan 5 ataupun 1. Itu dia. Nak tahu mana satu, kita tengoklah. Kita tengok kepada momentum lah. Itu cara dia. Anda akan sentiasa extendkan trend. Jadi, banyak bergantung kepada UJ kat sini. Apa fraktal yang kita nak pilih? Kalau UJ tiba-tiba dari sini jatuh, buat low, then kita akan tukar kepada ni habis di sini, B itu habis sini, dan ini dia start jatuh. Itu dollar punya dinamik. Sebab sini masuk lekuk 3. Kalau itu berlaku, dollar pair pecut ke atas. Faham? Dia macam main chess. Ni jadi, kita tukar ke sini. Ini jadi, kita tukar macam ni. Itu je dia. Yus, tangkap konsep dia, Yus. Yang lain-lain tangkap tak konsep dia? Sunbi, boleh tangkap tak konsep dia? Seperti yang kita bincangkan pada minggu lepas mengenai benda ni. Lekuk 1, 2 dan 3, 4 dan 5. Okey. Lekuk 1, 2, 3, 4 dan 5. Dia punya personality. Lekuk 3 dengan momentum paling tinggi. Dan dalam ni akan ada 3 of 3. Okay? Jadi sekiranya sini membentuk sebagai motif, then kita jangkakan kalau berlaku dekat indeks, buat motif 3, itu adalah negatif yen. Ingat, dia 2 je. Yen atau dolar. Antara 2 je. Bila indeks buat lekuk, dia buat motif. Dia buat motif macam yang kita tengok sekarang ni. Tetapi UJ tak ke atas. UJ ke bawah. Dan itu dolar. Di sini tak akan habiskan 3. Dia habiskan 1 ataupun habiskan 5. Antara 2. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, habiskan 1 atau 5 atau A atau C. Anda fikir macam ni je. Dia macam chess. Ni apa cerita? Ni apa cerita? Sebab itu lukisan kita akan jadi sama. Sebab gambaran besar pasaran kepada time frame berkenaan sama. Itu je. Okey? Ada soalan? Sejam juga. Ingat tadi nak buat 15 minit. Saya ingat baru 15 minit. Baru tadi saya tengok jam pukul 5. Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, kita break dahulu. Kita sambung topik yang kita mulakan pada minggu lepas, iaitu mengenai struktur pasaran. Hari ini kita akan ulang sikit mengenai... Okay, hello Zuli, hello Azni. Hello Mel. Sakit kakak tiba-tiba. Okay, Assalamualaikum Azni. Mel dah ada bunyi. Mel dah ada bunyi. Tadi kita kontes, yang tadi dia tak ada bunyi. Tadi tak ada bunyi, sekarang ada bunyi. Rasa macam gembira je dia kan. Tadi tu akhir. Apa kita duduk sit still look pretty je. Bagi pakar je yang bercakap kan. So we just look pretty je. Okay, so hi Zuli, hi Azni. Apa khabar untuk malam ni? How you guys feeling? How you guys doing selepas cuti panjang? Okay, so Chinese New Year. So how was your holiday? Ceritakan sikit. Kita mula dengan Azni dulu. Biasanya dengan Zuli kan. So kita dengan Azni dulu. What did Azni do? Sepanjang cuti tu. Okay, ni kira tadi saya dengar macam Melvin cakap dia nak tanya satu soalan. Saya rasa ni lah soalan pertama tu kan. Bukan, ini tak ada soalan soalan daripada luar subjek.
Okay. So di mana kalau masa cuti tu alhamdulillah saya mostly time saya adalah spend time dengan family. Okay, family belah saya di mana pergi makan-makan, pergi orang kata pergi have fun lah dengan orang, pergi main bowling, just spend quality time dengan dia orang sebab time tu je sebab macam adik-adik saya sekolah and dia orang cuti apa semua. So time tu je dapat orang kata bonding. Then ada satu tu pergi sungai, mandi-mandi, healing orang kata healing, tenangkan diri. Buang semua 2022. Okay, 2023 kita nak serap kembali dengan momentum yang baru orang kata. Itu dia Mel. Wow, interesting. Dia buang dosa dia, Zuli. So sekarang dia tambah lagi dosa dia. Ada baling-baling kelapa. Oh. Mel faham. Okay, Zuli, how about you? Dia kena bawa kabadi tu Mel. Okey, nak cerita betul tak cerita betul? Yang tak betulnya saya bangun setiap hari pukul 4, lepas tu bersenam, lepas tu sedia sembahyang subuh, lepas tu yang tu kan. Seperti biasa, saya tak ada, actually my days are more or less the same every day. Sebabnya saya ikut jadual, tak kisah cuti ke tak cuti, cumanya banyak dihabiskan main game. COC Itu bang. saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main game. Lain tak ada main game handphone. Bersenam. Kimi jangan percaya. Kimi. Saya pun tak percaya. Semua orang akan tertanya-tanya kalau abang bersenam. Waalaikumsalam Kimi. Okay. So kita masuk. Saya keluar saya hari-hari sama je. Okay, so kita masuk topik pula. Sebab kita ada 15 minutes je. Okay, so dah 8.05. Okay, so secara ringkas saja boleh tak Zuli dan juga Azni sharekan kepada viewers kami apa yang akan dikongsikan untuk malam ini. So we can start with Zuli first. Okey, sebenarnya pada minggu ini adalah minggu yang paling dijangkakan paling volatile untuk 2023 setakat. Kita ada tiga peristiwa utama. Yang pertama kita ada untuk FOMC. Semua tahu kita ada yang pertama adalah FOMC, Bank of England, dan juga kita akan ada European Central Bank. European Central Bank dan juga Bank of England dijangka menaikkan kadar polisi sebanyak 50 mata. Kita ada FOMC dijangka menaikkan polisi sebanyak 25 mata asas. Itu untuk Central Bank. Yang kedua, ni mungkin yang jadi perhatian ramai juga adalah Jumaat ni kita akan ada untuk NFP. Tu satu lagi data lah yang akan menentukan hala tuju dan sentimen pasaran ke arah FOMC yang akan datang pula bulan 3. Yang ketiga, ini dia. Sebenarnya bagi saya yang akan tentukan mood market adalah kepada laporan perolehan untuk Apple, Amazon, Google. 3 company ni yang itu akan menentukan selepas FOMC apa trend pasaran. Kita ada Apple, syarikat dengan market cap terbesar di global, di dunia. Kita ada Amazon dan juga kita ada Google. Ini adalah apa Alphabet. Ini adalah syarikat-syarikat gergasi dekat Wall Street, dan apa juga movement selepas FOMC, sama ada kita nampak kenaikan dekat pasaran saham, adakah ia akan berterusan bergantung kepada laporan perolehan 3 syarikat gergasi berkenaan. Itu dia Mel. Okay, so thank you Zuli. So kita beralih kepada Azni pula. So secara ringkas je, jangan bagi banyak sangat. So, secara ringkas sebab kita pun tak banyak masa untuk ni sneak preview. So di mana bukan saja sentimental pula. Okay, bukan saja sentimen punya data yang kita ada. So kita juga akan disebabkan peak of the week, kita akan tengok juga pair-pair apa yang orang kata ada potential untuk kita orang kata memasuki posisi dagangan. Tapi adakah kita akan tengok dekat USD punya part, kita akan tengok dekat pound punya part, adakah pair tu bergerak ke arah mana? Adakah downtrend, adakah uptrend? Yang mana yang patut kita fokuskan ke arah pair tersebut? Itu dia. Kita akan kongsikan sebentar lagi.
Okay, so thank you Azni. So baiklah, kita akan mulakan rancangan istimewa kami Pick of the Week. Kami akan dengar perkongsian daripada Zuli, tapi kepada anda semua yang sedang menyaksikan kami di Facebook account kami, anda hanya akan dapat 15 minit saja sneak preview. So jam telah masuk 8.08. Okay, so Zuli, you have few minutes sampai 8.15 malam. Okay, so dan kami akan tamatkan sesi sneak preview kami, dan jika anda ingin join untuk menyaksikan rancangan istimewa Pick of the Week sepenuhnya, anda perlu join kami di sini di ruang lanjutan Melayu sehingga jam 9 malam. Okay, so let's move on to our share screen, di mana anda akan lihat screen Zuli. Dan lagi sekali saya nak ingatkan, jika anda ingin berikan komen atau tanyakan soalan kepada Zuli dan juga Azni sewaktu rancangan istimewa kami, anda boleh gunakan perkhidmatan chat box di sebelah kanan. Isikan nama anda, klik join to chat, dan anda boleh mula berinteraksi bersama kami bertiga untuk malam ini. Okay, Zuli, so take it away, Zuli. Okey, ini adalah chart untuk S&P 500, ini dia indeks tunai dia. Jadi ada 3 kemungkinan pergerakan. Of course, mana-mana satu boleh jadi ya. Yang hijau ni mungkin tak tahu nampak ke tak, tapi saya nak ceritakan pasal FOMC, saya sambung terus baliklah kepada FOMC tadi ya. Jadi FOMC dijangka menaikkan kadar polisi sebanyak 25 mata. Ini adalah unjukan untuk Disember. Jadi FOMC ni mesyuarat dia 8 kali setahun dalam jadual. 4 kali daripada setahun tu dia orang keluarkan dalam meeting ini apa yang kita jangka untuk ekonomi GDP, apa yang kita jangka untuk kadar pengangguran, apa yang kita jangka untuk inflasi, serta berapakah ke manakah hala tuju untuk kadar faedah ya, jadi kadar polisi ya. Jadi dalam mesyuarat pada Disember lepas, FOMC menyatakan bahawa kadar polisi, kadar ceiling dia mungkin akan dinaikkan setinggi 5.25%. Itu yang dinyatakan pada Disember ya. Sejak Disember sehingga sekarang, apa yang berlaku kat US, kita ada data GDP yang lebih tinggi, kita ada data inflasi yang lebih rendah, dan ini menyokong pasaran bahawa FOMC mungkin akan revise down, instead of 5.25 cuma 5%. Sekali kenaikan lazimnya kita melihat sebanyak 25 mata. Jadi dalam sekarang ni pasaran menyangkakan pada mesyuarat pada mesyuarat minggu ni, kadar polisi akan dinaikkan sebanyak 25 mata. Ya, sekarang 4.50 kadar ceiling kepada 4.75. Hampir 100% pasaran menyangkakan benda ni. Sekali lagi kenaikan adalah pada Mac. Okey, ini adalah pada Mac, di mana kenaikan sebanyak another 25 mata menjadikan kadar polisi berada pada 5% kadar ceiling ya. The thing is, selepas tu apa yang berlaku? Jadi FOMC kita nak buat apa? Jangkaan saya, ia banyak bergantung kepada bahasa. Agak 50-50. Adakah Fed Powell ataupun kenyataan FOMC sendiri memberikan petanda bahawa yang ini tadi, data unjuran tadi, kalau sekarang ni 5.1, itu yang dinyatakan pada FOMC Disember. Maksudnya 3 kenaikan 25 mata, 5.1 ni kadar tengah iaitu 5.25 5% ke 5.25, menjadikan kadar tengah dia 5.1 5.125 lah sebenarnya. Jadi berdasarkan ini 3 kali. Tapi pasaran cuma jangka 2 kali. Tu yang kita nampak US dollar tu melemah lah ke arah jangkaan ni. Ini jangka 3 kali. Disebabkan data, ini mungkin diturunkan ke 4.9, iaitu 5% tadilah. Itu maksud dia. Jadi sekiranya pasaran, dan ini yang market tengok, di mana pada mesyuarat pada bulan 5 nanti, FOMC dah tak naik rate. Hampir 60% menjangkakan kadar polisi kekal pada 5% pada mesyuarat bulan 5. Ini yang market trade, bukannya FOMC pukul 3 pagi tu. Kecuali kenyataan dia menyatakan
bahawa terdapat perubahan. Jadi sekiranya FOMC menyatakan kita kekal kepada apa yang kita dah rangka pada Disember, ini akan naik. Ini akan naik dan ini akan menyokong kepada US dollar. Dan pasaran saham akan jatuh. Tetapi sekiranya FOMC mengambil neutral, US dollar akan mula melemah berbanding dengan mata wang utama yang lain. Mel. Ada lagi masa, Mel? Kita ada lagi 2 minit. Ya. Dia tengok jam sendiri. Bagus. Jadi ini sebenarnya lah. Jadi kesan dia adalah kepada pasaran, sekiranya FOMC kekal kepada apa yang dia buat, kemungkinan kita akan tengok kepada yang orange ni, di mana itu bermaksud kita jangkakan pergerakan semasa akan membuat pembetulan sebelum meneruskan pergerakan ke atas. Apapun, Oktober punya low dekat S&P 500 dijangka telah berakhir disebabkan kita ada indeks Eropah seperti UK 100 yang telah break out level high dari March ni. March 2020 adalah recovery selepas kejatuhan akibat COVID-19, dan first structure dia ataupun low, kita dah ada higher high lah, low high, higher low, dan kita dah ada higher high. Itu bermaksud kita tahu indeks semua ni berkaitan. Itu bermaksud contohnya macam S&P 500 tadi juga dijangka ini adalah high yang sama kepada recovery pada March. Inilah kejatuhan akibat COVID-19. Jadi dekat Eropah, high ini dah break. Kita ada dekat FTSE tadi dekat UK 100 dah break high ini. Jadi disebabkan oleh movement berkenaan, kita jangkakan bahawa low di sini untuk US 500 dan yang sama untuk US 30, low ini dah establish. Itu maksud dia. Dan apa peluang dagangan kita kongsikan selepas ini, Jadi apapun kita jangkakan bahawa struktur semasa ni akan meneruskan pergerakan ke atas. Kita ada untuk contohnya high di sini, kita ada dekat FTSE, kita ada dekat DAX, kita juga ada dekat US 100 telah break. High ini pada minggu lepas dah break. Mana saya punya ni? Okey. High ini marginal break, dia break sedikit. Itu yang kita nampak sekarang. Jadi kita jangkakan bahawa low di sini dah establish dan kita memulakan pergerakan ke atas. Itu yang kita nampak setakat ini. Apa peluang dagangan kita kongsikan selepas ini. Okay, baik. Thank you Zuli. So itulah dia 15 minit sneak preview saja. Okay, dengan rancangan istimewa kami Pick of the Week pada malam ini. So jika anda ingin saksikan rancangan sepenuhnya sehingga jam 9 malam, sila join kami di sini. Layari laman web rasmi XM Malaysia dan klik ruang lanjutan Melayu untuk join kami bertiga di sini bersama saya Melvin sebagai host anda, dua pakar dagangan kami Zuli Razak dan juga Muhammad Azni. So see you guys in a short bit. Dua pakar dagangan daripada Ruang Lanjutan Melayu, kami ada Zuli Razak dan juga Muhammad Azni. Okay, so mereka akan sharekan kepada anda semua mengenai pasaran minggu ini. Okay, dan juga any updates that you want regarding the markets, anda boleh tanya kepada Zuli dan juga Azni. Okay, so gunakan perkhidmatan chat box di sebelah kanan saya. Isikan nama anda, klik join to chat dan anda boleh berinteraksi. Okay, so kita sambung tadi perkongsian daripada Zuli tadi, alright. So let's share the screen here. So anda boleh lihat screen Zuli. So lagi sekali, jika anda ingin berikan komen, gunakan saja chat box di sebelah kanan sepanjang rancangan istimewa kami Pick of the Week hingga jam 9 malam. Okay, so teruskan Zuli with your perkongsian. Okey, jadi seperti yang saya sebut tadi, minggu ni adalah minggu dengan maklumat ataupun data pasaran yang paling meriah setakat ini untuk 2023. Jadi FOMC pada NFP pada hujung minggu ni ada 3
mapping pasaran yang saya lihat possible. Yang pertama adalah yang hijau ni, di mana yang hijau ni basically kita nyatakan bahawa FOMC akan menunjukkan dia mula neutral dan mungkin akan mula memotong jangkaan kepada 2 sahaja, yang 5.1 kepada 4.9 tadi Azni. Jadi dia mungkin akan mula memberi gambaran, dan itu adalah yang hijau ni. Dan juga Apple punya perolehan didn't disappoint, ataupun saham-saham Apple, Amazon dan juga Google, Alphabet menunjukkan perolehan yang lebih baik daripada jangkaan pasaran, serta data NFP yang lebih neutral ataupun lebih rendah. Itu yang hijau. Yang orange ni pula, yang orange ni menunjukkan bahawa NFP menyatakan bahawa dia akan kekal kepada projection untuk Disember. Maksudnya, kita akan ada kenaikan kadar polisi sekali lagi pada bulan 5 nanti. Okey, maksudnya kekal 5.1. Ini adalah yang color orange ni. Yang orange ni. Dan yang merah tekan bahawa dia kekal kepada Disember. Kita ada data ataupun perolehan untuk untuk Apple dan juga Amazon dan juga Alphabet yang lemah. Itu yang merah. Dan last sekali NFP yang tinggi. Sebab itu memberi ruang kepada Fed untuk cuba menurunkan lagi inflasi, sebab kalau data pekerjaan tu tinggi, itu bermakna kemungkinan untuk inflasi kekal tinggi. Jadi itu yang merah. Jadi saya kena pilih satu lah. Saya pilih yang hijau. Itu disebabkan oleh, ingat tadi yang high di sini dah break dekat Europe punya indeks. Okay, saya pilih yang hijau. Kita ada DAX, kita ada FTSE yang break high ini. Jadi itu adalah apa yang saya mapkan, di mana kita menjangkakan bahawa ini akan break juga. Ingat FTSE dan juga DAX break high ini. Kita ada pelbagai lain-lain instrumen seperti ETF yang dah break high di sini. Jadi kita jangkakan bahawa movement sekarang ni memberikan dijangka akan ke atas. Sebenarnya kat situ kalau anda trade dekat time frame yang rendah, kalau anda nampak dia buat macam ni lah. Saya jangkakan ni habis kat sini je. Tapi kalau dia buat macam ni, dia tak break high, turun sekali lagi, ini adalah peluang untuk membeli US 500. Sekiranya dia membuat 3 lekuk yang jelas. Sekali tak nampak kat mana nak tarik Fibo, saya tak dapat nak trade dekat situ. Jadi apa pun kita jangkakan ini dah lengkap dan mula naik ke atas. Kenapa kita katakan lengkap? Ni sebab dia. UK 100. Dekat time frame yang lebih kecil, lupa nak. Dekat time frame kecil, ini dah menunjukkan bahawa kita ada pergerakan motif ataupun dijangka. Ni belum break lagi. Kalau dia break, then possible untuk dia meneruskan pergerakan ke atas. Tetapi sekiranya ini buat benda macam ni, kalau dia buat macam ni, saya akan cari untuk long dari sini. Sekiranya dia buat bentuk ini, tarik Fibonacci daripada 3 tempat di sini. Saya akan cari peluang untuk satu lagi. Jadi sekiranya itu berlaku, saya akan cari untuk long dari sini. But apapun as long as anda tak short index. Possible untuk buat satu lagi tapi bukan untuk short, tapi sebaliknya untuk long. Ni nampak seperti motif ataupun dah memulakan pergerakan ke atas. Ini pun nampak dah lengkap. Dan kita meneruskan pergerakan ke atas. Okey, jadi sekiranya indeks bergerak ke atas dan pada masa yang sama kita nampak UJ bergerak ke atas. Kenapa penting ni? Kalau DAX ni naik ke atas, indeks naik ke atas, ada dua. Sama ada yen yang lemah, okey, ataupun US dollar yang lemah. Either one. Jadi sekiranya UJ ke atas, yen yang lemah. Okey, sekiranya yen yang lemah, ini akan pecut. Itu digelar sebagai negative yen dynamic.
yen lemah, indeks pecut. Sekiranya ini merupakan yang ini naik, pada masa yang sama, UJ jatuh, dan ini kita akan lengkapkan sebagai 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 dan 1 ni kat sini. Ni 1, ni 2, 3, 4, 5. Maksudnya sini tak pecut sangat. Ya, itu adalah disebabkan oleh dolar yang lemah. Kita tak dapat katakan yen kuat sebab indeks naik ke atas. UJ jatuh tapi dolar yang lemah. Jadi ini boleh naik. Jadi kita tengok sekarang ni. Adakah UJ naik ke atas ataupun ke mana? Jadi semasa kemungkinan untuk ini berlaku. Jadi kalau ini berlaku, itu adalah lekuk 3. Bagi siapa yang faham elliott wave, lekuk 3 mempunyai momentum yang tertinggi dan sekiranya itu berlaku dan dekat indeks kat sini kita pun dah memulakan lekuk 3 off 3. Sini adalah biru 3 3 off 3 yang hitam. Jadi kuning pula. 3 yang hitam dan 3 yang merah. Maksudnya kita akan ada acceleration dekat sini. Tu maksud dia lah. Jadi apapun pullback dekat US 500, dekat sini, ni sekarang ni adalah bagi mereka yang short term, sini adalah peluang untuk membeli sekarang. Tapi masalah saya adalah kat mana nak tarik Fibo tu. Sebabnya saya nak tahu kat mana nak letak stop loss. Tak nampak. Kita nak tarik kat mana. Tak nampak. Tak dapat. Satu panduan dia adalah guna Stoch di sini. Jadi maksudnya sini lah. Tu. Tapi tak jelas. Kalau nak paksa jugalah. Turun-turun time frame, mana cari kat mana yang berlaku. Nampak dia reset. Nampak macam sini lah. Tapi tak jelas. Dekat situ tak jelas. Jadi maksudnya saya jangkakan sekarang ni indeks dah mula bergerak ke atas. US 30 pun sama, dah mula bergerak ke atas. US 100, kalau tak sempat nanti tak apa. Kalau dia break high ini, ada nampak saham lebih kecil, merupakan peluang untuk long sekali lagi. Okey? So apa terjadi dekat komoditi dolar bang? Komoditi dolar. Sekiranya ini berlaku, ini naik, UJ naik, US dollar tak terlalu lemah. Australia dollar akan naik, tetapi tak selaju AUD JPY naik. Sebab yen lemah. Yen lemah. Kalau UJ naik itu dia punya korelasi lah. Okey, kita tengok kepada yen UJ. Jadi UJ dijangka naik ke atas. EJ pun sama. Semua sekali. Maksudnya sekali lah. GJ pun sama ke atas. AUD JPY ini kalau itu berlaku tadi, AJ ni akan lebih laju daripada AUD US dollar. Ini akan AJ akan lebih laju. Sekarang ni pun kita nampak ni tak laju. Tak laju macam komoditi akan naik. Komoditi dolar akan naik. Maaf. Jadi AUD ni akan lebih laju lah daripada AUD US dollar sebab yen yang lemah. Jadi itu yang saya nampak. Peluang dagangan adalah kepada indeks terutamanya UK 100 ni. Sekiranya high di sini breakout. Jadi pullback ini merupakan peluang untuk long. Tapi sekiranya dia turun lagi, saya akan cari long di sini. Tersedak tadi. Ada orang sebut bang. Mel. Dia diam. Mel kacau ni. Minum kejap. Pula kacau. Minum. Tak kacau. Jadi kita jangkakan yen pair akan ke atas lah. Any pullback dia merupakan peluang untuk entry. Any pullback. Tapi selepas dia break. Kalau dia break out sini, 5, saya nak tengok 5 atau 9 atau 13 lekuk. Macam mana kira daripada jumlah lekuk dekat Stoch. Itu dekat M5. Pullback merupakan peluang entry untuk yen pair untuk short term.
Lain daripada tu adalah untuk dollar pair. Dollar pair pun nampaknya saya dah update chart bagi siapa yang ikut ni, tapi saya akan upload dekat Dropbox pada sebelah malam nanti ya. Kita jangkakan kalau ini buat macam ni, ini adalah dua ni. Okey, itu peluang untuk short. Sekiranya dia break high ni maksudnya kalau dia break high ini, high di sini dia break, apa yang anda buat adalah tarik Fibo, okey, dan 100% di sini merupakan peluang untuk entry. Okey, stop loss cuma atas ni. Sebab dia boleh jadi adalah itu merupakan dua hitam ataupun dua biru ni. Apa pun 100% kat sini lah. Stop loss atas daripada dua ni. Itu adalah dolar. Macam kita menjangkakan US dollar turun lah bang. Yes, Lemah. yes. Selepas current, sebabnya kalau tunggu sekarang tak dapat. Ini mungkin dah pergi. Tapi euro US dollar ni nampak yang paling jelas sebenarnya U-shave. Yang paling jelas ni yang paling jelas. Jadi kalau dia ke atas lagi against high ini, dia merupakan peluang untuk nak shorting. Okey, itu adalah untuk U-shave. AUD US dollar pun sama. Okey, ni nampak seperti dah lengkap. Kenapa? Kepada Fibo dia. Okey, ni dah sampai 100%. Okey, tu dah pergi. Okey, tapi kalau dia turun ke bawah tak ada apa. Kalau dia turun ke bawah satu lagi, yang lain tadi satu lagi. So ini dia masih dalam box inilah Kimi. Masih dalam box. Asalkan tak short dia. Kenapa Kimi tanya benda ni sebenarnya adalah kepada movement ini. Ini dah satu lekuk, dua, maksudnya low, high, higher low, kita dah ada high, high. Maksudnya dalam kalau sistem Azni kan, ini adalah A, B, kita ada C dan kita dah ada satu lagi. Dah ada benda tu lah. Dan dia tengah test yang ini bukan fresh zone kan Azni. Tapi dia tak fresh tapi boleh saja turun sekali lagi ya. Kenapa saya tak untuk saya tak trade dia sebab saya punya filter adalah kalau kita jangka dua kena sampai 38.2 Kimi. Satu saya tak trade dia kat situ. Kalau dia buat bigger correction, saya trade dia. Seperti saya lukis pada hujung minggu kan. Saya lukis untuk trade, bukannya lukis untuk gantung dekat dinding ya. Jadi kalau dia buat macam ni, then saya trade dia sebab sampai 38.2. Itu yang saya cari lah. Kalau dia buat bigger correction. Kalau setakat sini, saya tak minat. Sebab 3 lekuk dia tak sampai 38.2. Itu lekuk 2. Okay, so apa yang saya minat? Saya minat untuk beli indeks. Saya minat untuk nak long yen pair. Tapi US dollar pair, saya stand on the side dulu. Jadi itu bermakna untuk gold semua kan. Gold akan buat the correction semasa akan jumpa satu support dan ini dilukis sama dengan AUD US dollar tadi. Kita tahu gold dan AUD US dollar sama, New Zealand dollar US dollar sama. Jadi itu yang saya nampak. Minyak bagi siapa yang ikut sesi pada hujung minggu, ini dah masuk dan react daripada kawasan yang kita identify pada hujung minggu lepas. Jadi ini dah sampai 100%. Jadi kalau dia buat 50% daripada di sini, alihkan stop loss dan keluar separuh. Itu adalah untuk minyak apa yang kita bincang pada minggu lepas. Lain tak ada. Copper kalau dia sampai sini, saya minat untuk membeli. Sama juga. Ataupun the best is anda tunggu kepada company dia. Ini adalah 100% kalau dia sampai sini. Tapi saya tak nampak dia sampai situ lah. Sebabnya kalau US dollar mula lemah, dan ini akan ke atas. Kalau naik ke atas. kalau indeks pun ke atas, komoditi pun akan disokong.
Minyak pun dah mula naik tadi kan. Okey, itu daripada saya. Saya minat untuk membeli yen pair. Saya minat untuk membeli indeks. Kita jangkakan kita dah masuk kepada negatif yen dynamic ataupun indeks dynamic, di mana indeks membuat motif wave, membuat pergerakan ke atas, yen pair membuat pergerakan ke atas, manakala US dollar bergerak lebih sideways ya. Itu yang kita nampak sekarang. Ya Mel, silakan Mel. Okay, so thank you Zuli atas perkongsian tadi. So kita tinggal lagi lebih kurang 18 minit sebelum kita boleh tamat rancangan istimewa kami Pick of the Week untuk malam ini. Okay, so kita akan berikan peluang kepada Azni pula untuk bersuara. Okay, kesian Azni, diam aja, senyap macam budak baik je. Okay. Taklah, kita tadi banyak soalan lah kita tanya kat Abang Zuli tadi sebab meriah kan minggu ni. So kita nak tahu juga Okay, semua so benda tu. silakan Azni. Banyak data-data yang kita kena tahu. Okay, saya share screen dulu sekejap tu. Mana share screen ni? Share screen. Kena mute saya sendiri. Jangan salah. Alright, so terima kasih kepada rakan-rakan kita di ruang lanjutan masuk. Okay, ada apa-apa soalan, sebarang soalan just tanya saja. So di mana kita nak tengok juga kepada pound yen, di mana apa yang saya nampak adalah pound yen ni ada possibility untuk dia naik ke atas sebenarnya. Okay, kalau kita tengok daripada bigger time frame daily, okay, price dah sampai. Okay, price dah kita nampak semacam ada buat double bottom dekat current price ni. Okay, dekat sini. Okay, bottom dekat sini and berkemudian, and saya nak confirmkan di mana dia adalah double bottom ataupun tidak. Sebenarnya kat sini kita dah nampak satu breakout. Okay, dan lebih cantik adalah apabila kita nampak dia breakout box biru ni, pullback, and itu adalah kita punya position untuk ke atas. Di mana kenapa saya cakap JPY ni ada potential untuk naik ke atas adalah disebabkan kat sebelah sini, kalau katakan dia breakout, okay, dia memang akan next resistance dia akan cari. Okay, next resistance akan cari. Dan sesuai lah juga dengan pandangan kita, pandangan Abang Zuli, di mana yen tu melemah. Okay, yen tu melemah. So kita akan tengok juga di mana, sebab setup dia memang kita dah nampak. Okay, setup dia kita dah nampak sebelum dia breakout pun lagi. And kalau kita nampak dekat lower time frame, okay, lower time frame kita dah nampak price sedang membuat satu correction pattern pun sebenarnya. Tapi belum lengkap lagi. Maybe one more down ke bawah. Okay, baru naik ke atas. Itu adalah saya punya pandangan untuk JJ. Alright. Sebab kalau boleh kita nak dia cantik. Sebelum naik ke atas tu dia, kalau boleh dia nak cantik turun macam ni, baru dia naik ke atas. Baru kita nampak dia perfect pattern dekat situ. Okay, structure dia cantik. Alright, itu satu untuk GBP JPY. Sama juga yang kita boleh nampak sebenarnya dekat EJ. Okay, EJ ni. EJ pun, EJ ni dia memang lantun-lantun lah daripada minggu lepas lagi. Okay, kita boleh nampak pergerakan dia naik turun dekat sini, sideways antara resistance dan support ni 137 dan 143 ni. Price bermain dekat harga ni dah berapa minggu dah. Alright. So apa yang kita boleh nampak adalah ini pun sama juga. Kita menunggu breakout sebenarnya. Okay, menunggu breakout ke atas, pullback, itu adalah kita punya position untuk buy. Okay. So yang penting sekarang ni adalah kita menunggu breakout, menunggu confirmation sebelum kita nak masuk sesuatu apa posisi pun. Alright, so tu untuk EJ basically. Alright, so kalau untuk gold pula pada pandangan saya, okay, untuk gold pula pada pandangan saya, di mana price sekarang ni tidak berjaya untuk breakout this box biru ni. Besar sikit je kita. Okay, box biru ni, okay, dia tak berjaya nak tembus sebenarnya support ni. Kita ada satu support kat sini yang tidak berjaya price nak tembus. Dan apa yang saya nampak, masih lagi ada ruang untuk gold ni naik ke atas. Tetapi dekat lower time frame berkemungkinan di mana price boleh membuat one more down ke bawah. Ini adalah satu, orang kata apa, satu kebarangkalian yang ada. Okay, price mungkin turun ke bawah dulu, berkemungkinan boleh jadi macam ni and baru naik ke atas. Sebab saya tak nampak lagi di mana gold ni akan betul-betul turun ke bawah, belum lagi. Tak nampak lagi. Saya masih lagi nampak dia punya pergerakan masih ke atas. Kalau kita tengok weekly pun, okay, weekly pun masih jauh lagi ke atas dia punya, orang kata apa, dia punya target ni. Okay, resistance ni masih lagi jauh. Okay, masih lagi jauh. And berkemungkinan price akan sampai ke sini dahulu. Tapi untuk short termnya, okay, untuk short termnya di mana sekarang ni, kalau saya nampak position dia cantik macam ni, okay, correction dia cantik, baru kita akan cari
position untuk buy. Tapi sekarang ni belum ada structure yang orang kata pasti lagi untuk kita nak buy gold ni. And then satu lagi di mana kalau orang kata nak swing gold ni, bagi saya bukan masa yang tepat untuk sekarang ni, di mana harga dah tinggi. Harga dah dekat atas. Kenapa kita nak cari swing pula buy kat atas ni ataupun swing sell? Kalau kita nak swing sell pun tak ada sebab juga. Di mana sebab tiada confirmation apa-apa untuk kita masuk posisi sell sebenarnya. Okay, masuk posisi jual. Bahasa Melayu sikit. Masuk posisi jual untuk gold ni tadi. Alright. Itu untuk gold. Okay, kita nak tengok juga kepada GBP US dollar. GBP US dollar daripada minggu lepas lagi sebenarnya. Dulu. Okay. Daripada minggu lepas lagi sebenarnya price tak berjaya untuk breakout this resistance. Okay. Tak berjaya untuk breakout this resistance. Macam dekat live saya tadi cakap, di mana bila pattern macam ni jadi, okay, dekat resistance and ngam-ngam dekat situ ada sideways dekat situ. Contoh sini ada resistance and sini sideways ke barang kalian yang untuk dia breakout ke atas sangat-sangat tinggi. Saya tak tahulah teknik apa yang ada dekat situ, tapi di mana kebanyakannya yang daripada penelitian saya, di mana saya nampak bila ada resistance dan ada sideways yang sangkut dekat resistance tu, kebiasaannya dia akan pecah. Okay, ni kebiasaan. Alright, so and apa yang saya jangkakan berkemungkinan dia akan pecah untuk GBP US dollar. And kenapa saya cakap itu? Sebab disokong oleh lower time frame punya structure juga. Yang saya cakap disokong oleh lower time frame punya structure. Kat sini kita boleh nampak ada satu correction pattern and berkemungkinan price akan naik ke atas dan pecah zone daily ni tadi. Resistance daily tu tadi. Itu adalah saya punya pandangan yang short term untuk orang kata GBP USD ni. Kemana dia nak pergi adalah next resistance. Okay, kita boleh nampak adalah next resistance. Okay, maybe dekat sini. Next resistance dia akan sampai sini. Kalau dia pecah zone current level sekarang ni. Bitcoin, Muhammad Fazli bin Syamsuddin. Okay. Bitcoin, boleh. Dah lama kita tak tengok Bitcoin. Bitcoin membuat satu kenaikan sebenarnya. And apa yang saya nampak Bitcoin ni, kenaikan dia adalah disebabkan daripada kelemahan US dollar. Apa yang saya nampak lah. Daripada kelemahan US dollar. That's why kenapa Bitcoin ni boleh naik macam ni. Okay. Sebab Bitcoin kita boleh cakap tak ada orang kontrol dia. Yang kontrol adalah supply and demand saja. Alright. Kalau nak cakap pasal sentimen pun kita boleh cakap pasal apa, FTX hari tu lah. Dah lama dah benda tu. Okay, dah lama dah benda lah tu. So di mana apa yang kita boleh nampak Bitcoin ni, okay, dia dah mula dah. Kita sebenarnya dah boleh tanda macam mana kita analisa pair-pair lain sebenarnya. Okay, alright. So apa yang saya nampak Bitcoin ni, saya nampak satu trend baru sebenarnya daripada Bitcoin ni. Dia ada dua kemungkinan. Okay, dia ada dua kemungkinan yang saya boleh jangkakan adalah first thing first adalah kalau katakan pergerakan penurunan ni dah habis dekat sini. Okay, price akan naik, breakout this level, pull back and akan boleh terus buy ke atas. And satu lagi kebarangkalian yang saya nampak adalah price boleh turun one more ke bawah. Okay, one more ke bawah. Dekat harga 11,800 ni. Berkemungkinan. Okay, ni hanyalah kemungkinan, tapi apa yang kita nampak adalah yang di depan mata kita sekarang ni price sedang membuat satu kenaikan. And ada possibility, okay, ada possibility untuk price turun secara pullback dan baru ada pergerakan penyambungan ke atas. Okay, kita tengok pattern dia macam mana. Nanti dia turun tu kita boleh tengok watching zone. Kita akan ada watching zone. Alright. So di mana ni yang saya tanda ni. Okay, zone merah ni adakah price akan turun macam mana? Kat situ pun ada base juga kita boleh nampak dekat sini. Alright. Berkemungkinan price akan turun situ baru membuat satu kenaikan. Kalau katakan dia break sampai bawah, okay, break sampai bawah, break lower, maksudnya dia akan sampai dekat harga yang 11,800 tu tadi. Alright, itu adalah untuk Bitcoin Fazli. Alright, itu short term lah kita boleh cakap. Bukanlah short term, long term juga sebab ni saya tak daily basically. Okay, kita boleh tengok harga dia macam gerak. Okay. Tapi apa-apa pun saya nampak dia adalah punca dia kenaikan dia adalah daripada kelemahan US dollar tu tadi. Alright. Next adalah Euro AUD. Kita nak sembang Euro AUD. Euro AUD seperti yang saya bincangkan dekat masa kita pergi sesi bersama Abang Imran petang tadi, di mana memang ada possibility yang besar untuk Euro AUD naik ke atas. Okay.
Possibility yang besar untuk Euro AUD naik ke atas disebabkan price tidak breakout. Okey, ni tidak di breakout. Zone ni tidak di breakout. Lepas tu price membuat satu reversal pattern di lower time frame. Kalau kita tengok lower time frame, okey, sudah berlakunya breakout. Okey, tapi lagi cantik sebenarnya bila price breakout this level. Breakout this level, pull back, barulah kita boleh confirmation untuk price. Nah, itu adalah untuk kita confirmkan yang price ni memang akan naik ke atas. Okey, itu adalah saya punya, itu yang saya tunggu. Break this level, okey, kita dah tahu price akan naik ke atas. Okey, must be breakout. Okay, must be breakout. Kenapa saya cakap macam tu adalah disebabkan sekarang ni, kalau kita nak cakap kita nak buy dekat sini pun, ini adalah zone yang sangat-sangat bahaya. Ini adalah zone puncanya breakout. Okay. Puncanya breakout. Kalau katakan kita nak buy kat sini, apa confirmation kita nak buy kat sini? Tiada. Okay, at least kita perlukan pullback untuk kita buy. Kalau katakan daripada sini price membuat pullback, adakah kita confirm yang kat sini kita boleh cari buy? Itu cerita dia. So saya nak adalah breakout this level baru pullback, cantik untuk kita cari buy Euro AUD. Itu saya. Okay, untuk cerita Euro AUD ni tadi. Okay, next. Okay, next lagi. Apa lagi? Ada soalan tak sebelum kita teruskan lagi? Okay, GBP AUD terasanya tadi dah ke belum? Belum. GBP AUD. Untuk GBP AUD, untuk GBP AUD di mana saya tak ada setup untuk GBP AUD. Ni tadi. Okay, delete dulu. Banyak sangat tarik Fibo. Alright. Untuk GBP AUD di mana sekarang ni, apa yang kita boleh nampak adalah sesuatu breakout yang telah dibuat. Okay, kita boleh nampak breakout. Yang paling latest kat situ breakout. Okay, breakout dekat sini. And apa yang saya nampak kenaikan ini adalah satu pullback sahaja. Okay, satu pullback and price boleh membuat satu penurunan ke bawah untuk GBP AUD. Okay, berkemungkinan begitu sebab kita nampak breakout kat sini. So, cuba mark this first left. Okay, maybe kat situ akan jadi kita punya watching zone. Okay, apa yang price akan buat dekat situ. Berkemungkinan price akan membuat sambung turun. Sampai mana dia nak turun adalah, sebenarnya price ni dia dekat dah memang dalam zone support basically. Okay, kalau dia nak naik pun tak ada masalah. Okay, kalau dia nak naik pun tak ada masalah. Dia memang dalam zone support. Be careful. Okay, be careful. Dekat sini. Dia lagi cantik adalah apabila price breakout. Cantik. Tu cantik. Price breakout. Okay. Sampai bawah. Tapi boleh tak ada possibility untuk price ni naik atas? Ada. Tengok zone ni. Daily ni price dah sampai dah dekat dia punya support. Okay, dah sampai support. Support daily. So di mana kalau dia nak naik atas memang tak ada masalah. Tapi kalau kita tengok dekat lower time frame. Okay, lower time frame. Belum ada apa-apa tanda-tanda yang price kata nak naik ke atas. Okay. Belum ada tanda-tanda yang price naik ke atas. So di mana kalau GBP AUD saya tinggal dulu. Tak nampak kita tinggal je. Jangan kita sibuk-sibuk nak cari setup. Tu namanya buat-buat setup. Okay. So saya yang lain. Kita ada 5 minit lagi. Kejap. Yang lain. Kita nak tengok oil. Kejap ya. Oil. Okay. Untuk oil. Untuk oil. So di mana saya menjangkakan di mana oil berkemungkinan. Okay. Berkemungkinan akan membuat satu kenaikan. Okay, berkemungkinan akan membuat satu kenaikan. Alright. Okay, kita nampak kat sini ada satu base. Okay. Yang price dah touch dekat sini. But belum ada confirmation di... Tak ada apa-apa breakout lagi sebenarnya dekat daily punya time frame ni. Okay, kita boleh nampak belum ada apa-apa breakout. Okay. Kita nampak memang tak ada breakout apa-apa. So, untuk confirmkan yang price ni naik, di mana kita perlukan breakout ke atas, barulah kita ada position naik ke atas. Okay, untuk kita target price naik untuk ke atas. Sebab price dah sampai dekat level dia basically. Tapi belum ada confirmation. Itu cerita dia. Arah dia kalau nak tahu, yes, ke atas. Kalau kita filter lagi ke lower time frame, price berada dekat bahagian support H4 ni tadi. Okay, belum lagi breakout. Okay, belum lagi breakout kat sini. Ada dekat area ni. Okay, so di mana price belum ada breakout. So, tunggu je dulu. Tengok apa yang price nak buat. Kalau ada pergerakan ke atas and pull back, InsyaAllah kita akan buy dia. Tapi, saya tak sell oil ni.
Okay, saya tak sell oil ni, belum tak nampak apa-apa. Kalau nak sell pun tak nampak apa-apa. Kalau saya hilangkan zone atas ni, kita nampak dekat sini adalah satu correction pattern. Okay, kita nampak dia adalah correction pattern and boleh membuat ke atas. Kalau nak sell, tak ada. Okay, kalau nak sell, tak ada. Tak nampak position sell untuk oil ni buat sementara waktu ni. Okay, itu oil. Tak ada apa-apa pergerakan ke bawah lagi. Itu daripada saya untuk oil. And then apa lagi yang kita tak cover? AJ AJ saya nak tengok juga AJ. H4 AJ. Okay. Di mana ni tengok ni AJ. Okay. Daily. Okay. Kita delete semua tak apa. Okay. AJ ni kita nampak dekat sini adalah ni watching zone kita. Dia telah di breakout. Ni telah di breakout. Ni nampak dengan jelas telah di breakout. So di mana korang cuma cari H4, H1 mencari satu tempat untuk entry saja. Okay. Alright, and pastikan zone tu bila price masuk pastikan ada confirmation ataupun kita cakap reversal pattern dekat lower time frame. Itu paling-paling penting. Alright. Itu mengikut cara saya, itu paling selamat lah orang kata. Ada reversal pattern baru kita entry. Tak ada reversal pattern, kita relax dulu. Cari pattern yang sesuai. Alright, so itu dia daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Melvin. Okay, so thank you Azni. So kita tinggal lagi 3 minit. So kita boleh summarisekan apa yang telah dikongsikan oleh Zuli dan juga Azni. So maybe we can hear from Zuli dulu. Summary. Okay, interesting. Fazli tadi tanya pasal Bitcoin. Boleh saya share sekali lagi tak? Boleh bang? Boleh Mel. Silakan. Mel Silakan. host Mel. Kita ada 3 minit lagi bang. Lama lagi. Kita ada 3 minit. Okay. Bitcoin setakat ini Fazli, saya tengah tengok dia bounce cuma 3 lekuk. Setakat ini Ini nampak daripada stokastik Saya nak tunggu sekiranya ini turun, dia tak break low dan dia naik balik dan itu confirmkan dia sebagai motif ataupun trend. Sekiranya dia buat benda ni dan dekat RSI ni dia ada divergence, penurunan against low bulan 11, bagi siapa yang ikut Bitcoin tahu bulan 11 penurunan 3 lekuk merupakan peluang untuk membeli. Sekiranya ini membuat 5 lekuk Bitcoin, Mel pun boleh beli, Mel simpan 1, 2, 3, 4 dan 5 dan sini membuat correction besar macam dengan stokastik, tapi kat sini berakhir dengan divergence penurunan dekat sini 1, 2, 3 merupakan peluang untuk beli Bitcoin yang harga takkan nampak lagi dah. Tapi kalau dia turun daripada sekarang, then apa yang Azni sebut tadi mengenai correction yang lebih besar kepada structure sejak dari sini 1, 2 dan berakhir 1 lagi ke bawah, itu akan berlaku di mana situ adalah, kalau kita ambil Fibonacci, situ 100% dia. Tetapi ingat satu lagi high, jadi kita nak tengok satu reset, satu lagi high berakhir dengan divergence dan pullback yang lebih besar, itu adalah peluang untuk simpan Bitcoin macam dulu-dulu. Sampai bila-bila. Tapi ini adalah dalam sistem saya lah disclaimer betul Kimi. Simpan untuk ini tempat saya minat nak membeli, bukan nak bagi tahu Kimi nak membeli, tapi anda payah nak tengok harga tu dah. Syarat dia kena break satu lagi high. Tu dalam basically dalam mapping yang saya gunakan lah. Saya nak tengok turun satu lagi high, lepas tu 3 lekuk ke bawah. Kita orang akan beli, tapi korang jangan beli. Korang jangan beli. Jadi korang macam tu lah Mel. Sekian Mel. Okay, Azni ada nak tambah apa-apa ke? Kita pun dah end kan, tak apa, kita end kan je. Aduh. Betul.
Okey, Dah baiklah. sedap. Okey, so itu sahaja daripada kami bertiga untuk rancangan istimewa kami pada malam ini, iaitu Pick of the Week dari jam 8 hingga 9 malam di Ruang Lanjutan Melayu. Nantikan sesi kami seperti biasa esok hari Selasa dari jam 1 tengah hari hingga jam 9 malam, di mana anda akan dapat pembelajaran